Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, apa khabar semua? Jadi untuk hari ini kita akan masuk bab yang baru iaitu bab 8. Okey, tajuk dia graf fungsi. Okey, minggu lepas kita dah habiskan topik koordinat. Tu yang hari ini kita masuk topik baru. Alright. Tajuk dia ni graf fungsi. Okey, graf ni mungkin biasalah awak dah biasa buat graf. Form 1 pun kita dah belajar berkenaan graf kan, bentuk graf. Satu bentuk graf yang garis lurus kan, form 1 kita belajar. Okey, tapi fungsi, fungsi ni apa pula maksudnya? Nanti kita belajar. Apa yang dinamakan dengan graf fungsi? Okey, jadi untuk bab ini, fungsi banyak digunakan dalam bidang ekonomi, teknologi, sains, engineering, perbankan dan matematik lah kan. Okey, jadi kalau kerjaya-kerjaya contohnya seperti engineer, ahli ekonomi, juru audit ataupun pegawai bank, pensyarah bahagian yang berkenaan, memang gunalah fungsi ni Okey, fungsi ni sebenarnya dia digunakan untuk meramal sesuatu tau. Kita tengok flow graf tu macam mana. Sebab graf ni boleh jadi meningkat, boleh jadi menurun kan. Ada yang bentuk graf tu kadang tinggi jumlah dia, kadang tu rendah jumlah dia. Tu yang digunakan dalam bidang-bidang seperti ini. Okey, tengok juga dalam pasaran saham contoh orang yang terlibat dengan saham, melalui graf fungsi ini juga dapat meramalkan bila nak beli saham ataupun bila nak jual saham. Sebab orang selalunya beli saham masa saham tengah rendah, jual balik masa saham tengah tinggi. Jadi boleh ramal daripada graf fungsi. Okey Jadi untuk hari ini kita akan tengok buku teks muka surat 144 hingga 151. Okey, first yang kita kena tahu, sebenarnya apa itu fungsi dan ada juga yang bukan fungsi. Okey, dan ada 4 hubungan. Yang ini awak boleh tengok pada buku teks awak, muka surat 147. Muka surat 147. Okey, sebelum itu cikgu cerita sikit apa itu hubungan. Okey, hubungan ni contohlah kita ada sebelah kiri, kita ada sebelah kanan tau. Okey, yang ni sebelah kiri, ini sebelah kanan. Okey. Contoh kan sebelah kiri ada nombor 1, ada nombor 2. Okey, sebelah kanan akan jadi 2, 3. Dia macam ni lah. Dia macam ni tau. Antara kiri dengan kanan ni dihubungkan oleh satu fungsi. Macam tu. Antara kiri nak pergi kanan dihubungkan oleh sesuatu fungsi. Sama lah macam kita. Daripada Banting nak ke daripada Pekan Banting nak pergi Sungai Manggis lah kan. Okey, dihubungkan oleh satu jambatan yang tinggi tu kan. Kita tak ada jalan lain, kena lalu jambatan tu. Okey, sama juga macam ni. Antara kiri nak pergi kanan tu dihubungkan oleh satu keadaan. Contohkan keadaan dia, saya kata kiri tambah 1. Maksudnya apa nombor yang sebelah kiri ni tambahkan 1. Contoh 1 tambah 1 akan dapat 2. Jadi dihubungkan jadi 2. Next, kiri tambah 1 untuk 2 pula. 2 tambah 1, okey, 3. Dihubungkan oleh itulah, jadi dapat 3. Alright Jadi, kita ada 4 hubungan. Nanti kita tengok hubungan apa Okey, dan ada 2 yang merupakan fungsi dan ada 2 yang merupakan bukan fungsi. Yang akan kita fokus dalam fungsi nanti 2 yang fungsi ni lah. Tapi hubungan-hubungan ni kita kena tahu semua. Okey, yang pertama, hubungan 1 kepada 1. Okey, contoh yang ni lah, jarak unit dia km. Ni yang saya kata ni. Ini dia yang menghubungkan. Maksudnya sebelah kiri jarak kan, apa unit dia? Apa yang menghubungkan dia? Unit lah, jadi unit tu km. Isi padu sebelah kiri, apa unit dia? Mililiter. Harga RM. Macam tu jadi okey, kalau kita nampak ni 1 dia pergi 1 lah, memang ada 1 je dia punya jawapan. Jadi namanya ni hubungan 1 kepada 1. Okey Alright, next. Yang kedua pula, yang ni awak boleh rujuk juga buku teks muka surat 147. Okey, hubungan banyak kepada 1. Okey, contoh kan kita punya yang menghubungkan adalah tabiat makanan haiwan. Okey, arnab, lembu, kuda ni semua adalah herbivore. Jadi sebelah kiri banyak. Daripada banyak ni kita akan menghala kepada satu bahagian. Namanya adalah hubungan banyak kepada 1.
Okay, next. Hubungan satu kepada banyak. Okay, hubungan satu kepada banyak. Sebelah kiri kita ada satu. Sebelah kanan kita akan ada banyak. Dia macam berpecah. Contoh Rania. Subjek kegemaran dia sains dan math. Ada dua lah dekat sini kan. Satu, dua. Banyak lah. Jana satu je bahasa Inggeris. Okay. Next. Hubungan banyak kepada banyak. Okay, kenderaan yang dinaiki ke sekolah. Contoh Fairuz. Fairuz kejap naik kereta, kejap naik bas. Mungkin kalau boleh maknya hantar naik kereta, dia naik kereta. Kalau tak, dia naik bas. Ijah naik bas. Okay, selain daripada Ijah, Siumeng pun naik bas, Fairuz pun naik bas. Macam tu cara kita tengok. Afiq naik motor. Okay. Ravi pun naik kereta. Jadi banyak kan. Dia macam bersimpang siur. Nama dia adalah hubungan banyak kepada banyak. Okey, tapi di antara ini ada dua hubungan yang merupakan fungsi dan dua lagi yang merupakan bukan fungsi. Yang merupakan fungsi adalah hubungan satu kepada satu dan juga banyak kepada satu. Sebab tu saya merahkan perkataan satu ni. Maksudnya apabila di sebelah kanan kita satu, dia berfokus kepada satu jawapan sahaja. Bukan satu jawapan sahajalah. Maksudnya dia sendiri, satu kepada satu, itu namanya fungsi. Okey, kalau yang bukan fungsi pula adalah hubungan satu kepada banyak dan juga hubungan banyak kepada banyak. Dia tak boleh banyak-banyak. Okey dia kalau fungsi dia kepada satu. Okey. Okey, ni yang cikgu cakap lah. Kalau kita rujuk buku teks memang inilah sekali lagi ingat fungsi ni hubungan satu kepada satu dan juga hubungan banyak kepada satu. Clue dia ni satu ni, perkataan satu ni. Sebelah kanan mesti satu. Okay, kalau sebelah kiri pula, hubungan satu kepada banyak dan juga hubungan banyak kepada banyak. Mana yang banyak-banyak ni, dia bukan fungsi lah, dia bukan fungsi. Okay, Okay, ada istilah-istilah dalam fungsi yang perlu kita tahu. Alright, domain, kodomain, unsur, objek dan juga image. Saya ulang, domain, kodomain, unsur, objek dan juga image. Okey, macam ni tau. Okey, sebenarnya kita boleh wakikan P, Q. Lepas tu F ni adalah fungsi. F ni untuk fungsi lah. Apa yang menghubungkan. Okey, selain daripada ini, dia dah bagi P dan juga Q tau. Kadang dia akan wakilkan macam ni. X dan juga FX. FX ni membawa maksud fungsi X. Maksudnya X tu apa fungsi yang menyebabkan FX tu jadi X tu ada jawapan FX. Okey. Ataupun kalau awak jumpa FX ni sebenarnya akan Y. Macam mana ni cikgu? FX, Y. Tak adalah. Dia sebenarnya nama dia berbeza-beza lah. Contohlah awak nama Siti lah kan. Dekat kampung orang panggil Siti. Dekat dengan kawan-kawan orang panggil glamour sikit. Iti. Mak awak panggil awak kakak. Makcik awak panggil awak adik. Contohlah. Banyak-banyak nama. Sama lah macam ni. Okey. Jadi saya cerita balik. Kalau sebelah kiri ni juga mungkin orang panggil X. Okey X. Ataupun kalau dia letak, kalau macam ni dah letak huruf tak apalah. Okey. Kalau yang sebelah kanan pula kadang awak akan jumpa FX. FX ni juga orang kenali sebagai Y. Lepas tu yang fungsi ni fungsilah yang menggabungkan dia. Okey. Sekarang kita nak belajar apa itu domain dan yang lain-lain lah. Okey, dekat sini dia kata punca kuasa X ditulis juga sebagai FX sama dengan punca kuasa X. Kiranya untuk dekat sini kita punya fungsi adalah punca kuasa X. Maksudnya macam ni tau. Punca kuasa 9 dapat 3. Punca kuasa 16 dapat 4. Punca kuasa 25 dapat 5. Punca kuasa 36 dapat 6. Punca kuasa 2 semua ni. Saya lupa nak sebut perkataan 2 tadi. Punca kuasa 2 lah semua ni Alright, jadi domain adalah segala yang ada di sebelah kiri. Domain adalah segala apa yang ada di sebelah kiri. Okey Domain adalah segala apa yang berada di sebelah kiri. Jadi awak tengok domain kita apa. Dan juga bila nak tulis domain ni kena letakkan dalam tanda yang kurungan yang macam ni. Yang macam set. Jadi apa ada dekat kiri? 9, 16, 25, 36. 9, 16, 25. Pastikan ada koma 36. Okey tutup. Okey. Domain apa yang ada di sebelah kiri? Ni domain. Domain.
Okey, kodomain apa yang berada di sebelah kanan? Kodomain ialah apa yang berada di sebelah kanan. Okey, apa yang berada di sebelah kanan tu? Semua semua. Kita kena tulis semua. Okey, apa ada dekat sebelah kanan? Apa nombor yang ada? 1, 3, 4, 5, 6. 1, 3, 4, 5, 6. Semua yang ada ni. 1, 3, 4, 5, 6. Cikgu dia tak kena anak panah. Tak apa. Apa sahaja yang berada di dalam bulatan, bukan bulatan lah, lonjong ni adalah kodomain. Okay, next, unsur. Unsur ni semualah, domain, kodomain, apa yang ada dalam ni kita panggil sebagai unsur. Maksudnya bila unsur ni dia general lah. Dia tak ada domain, dia tak ada kodomain, dia unsur semua-semua yang ada dalam ni. Okay, objek. Okay, objek yang mana? Objek adalah segala yang berada di sebelah domain. Segala yang berada di sebelah domain. Okey, segala yang berada di sebelah domain. Okey. Segala yang berada di sebelah domain ni adalah objek. Ni, bahagian ni adalah objek. Okey. Segala yang berada di sebelah kodomain ni kita namakan dia sebagai image. Sebagai image. Okey. Faham dah ya? Domain apa? Kodomain apa? Unsur apa? Objek apa, image apa. Okey, sebab dia sebenarnya macam ni lah. Kita kan, kalau kita tengok cermin, kita adalah objek. Apa yang terhasil di cermin adalah image. Sama lah macam ni, bendanya yang kita nak tengok dekat kiri kan, tapi akan jawapan dia kanan. Jadi sebelah kiri objek, sebelah kanan image. Alright, ada satu lagi yang cikgu lupa nak letak, tapi penting sangat. Julat. Okey, julat ni apa tahu? Julat ni awak pergi tengok pada kodomain. Okey, saya padamlah yang lain-lain ni biar tak keliru. Okey, kejap. Sebentar. Okey. Julat ni awak tengok pada kodomain. Lihat pada kodomain apa unsur yang kena. Maksudnya apa unsur yang ada kawan dia di sebelah kiri. Contoh kan. 1, 3, 4, 5, 6. 1 ni tak ada padanan dia dekat sebelah kiri kan. Tak ada yang sebelah kiri tu yang jawapan dia 1 kan. Bermaksud 1 ni bukan julat. Yang julat adalah 3, 4, 5, 6. Jadi julat kita adalah 3, 4, 5, 6. 1 ni bukan julat. Okay. Ingat tau, 1 ni kodomain. Ya, sebab dia duduk dalam bahagian kanan. 1 ni pun unsur juga. Tapi dia bukan julat. Julat hanyalah apa yang kena je. 9 kena 3. Apa yang ada kawan dia. Macam tu. 1 ni kan tak ada kawan dia. Jadi dia tidak termasuk dalam julat. Okey, harap awak faham. Macam banyak nak diingat ni. Tapi insyaAllah okey. Okey, yang kita belajar hubungan tadi, kita belum masuk fungsi lagi tau. Kita baru kenal pasal hubungan je. Okey, kita boleh wakilkan dia dengan 3 keadaan. Yang pertama, rajah anak panah. Rajah anak panah sebenarnya yang tadilah. Yang cikgu dah tunjuk contoh tadi kan. Yang kedua adalah melalui graf. Dan juga yang ketiga adalah pasangan tertib. Okey, macam mana ni nak cerita? Alright, kita tengok gambar sebelah kanan ni. Dan kalau awak nak lebih jelas, tolonglah awak buka buku teks awak, muka surat berapa ni? Buka buku teks awak, muka surat 148. Muka surat 148 contoh 1 Muka surat 148 contoh 1. Tolonglah buka untuk gambaran yang lebih jelas Okey, kalau rajah anak panah yang macam tadilah. Okey. Ada set A, ada set B, kita punya fungsi tambah 1. Contohnya 0 tambah 1, jawapan dia 1. 0 tambah 1, jawapan dia 1. 1 tambah 1, jawapan dia 2. Tu yang dipadankan dengan kawan dia. 2 tambah 1, jawapan dia 3. 3 tambah 1, jawapan dia 4. Dan juga 5 tambah 1, jawapan dia 6. Dan juga kalau awak perasan segala unsur dalam ni, kita akan susun dia secara berturutan lah kan. Saya sebut unsur tak semestinya nombor sebab boleh jadi perkataan kan. Jadi dia ikut turutan. Alright Okey, jadi dekat sini kita tengok. Kalau rajah anak panah macam ni lah, kita kena buat 2 lonjong. Kena letaklah nama set A, set B. Lepas tu kita padankan. Macam tu. Simple, senang, yang paling senang. Okey, next kita tengok pula kalau kita wakilkan dengan graf.
Alright, kalau kita wakilkan dengan graf, kita kena buat macam ni tau. Set A ni di bahagian X. Sebab apa? Sebab kan cikgu cakap sebelah kiri X, sebelah kanan adalah Fx ataupun Y. Fx ni kalau awak rasa keliru, awak ingatlah sebelah kanan ni Y. Jadi set A akan duduk di paksi yang X, set B akan duduk di paksi yang Y. Jadi kalau dikata kosong sama dengan 1, macam awak buat koordinat, kosong sama dengan 1 dekat sini. 1 sama dengan 2. 1 kawan dia 2. 2 kawan dia 3. 3 kawan dia 4. 5 kawan dia 6. Macam tu. Jadi, ini kita namakan dia sebagai graf. Graf dia kita buat. Okay. Alright, next. Pasangan tertib. Okay, pasangan tertib pula macam ni. Kita tulis balik daripada hubungan ni, kita tulis balik. Contoh 01 kan jawapan dia. Jadi, kita letaklah P ni letaklah apa-apa huruf kan. P yang pertama, tak ingat mesti buka kurungan macam ni. 01. Mesti dalam kurungan yang bulat. Sebab apa dia ni macam koordinat. Next, 1, 2. Dan seterusnya lah. 2, 3, 3, 4, 5, 6 dan mesti tutup kurungan. Okey, itu kaedah ataupun cara mewakilkan hubungan dalam pasangan tertib. Okey. Okey, seterusnya kita tengok contoh. Okey, contoh ni contoh 3. Okey, sebelum itu awak boleh tengok buku teks awak, muka surat 148 dan juga 149. Okey, tengok buku teks awak, muka surat 148 dan juga 149. Ada contoh 2 tu, ada contoh yang kedua tu boleh tengok sendiri. Yang tu cikgu tak letak dalam ini sebab mudahlah awak boleh tengok kan. Okey, yang ini saya guna contoh yang ketiga pada muka surat. Contoh ketiga ni adalah pada muka surat 150. Muka surat 150. Sila tengok pada gambar rajah awak untuk lebih jelas. Alright, dia kata macam ni tau. Diberi set P 1, 2, 3 dan set Q 4, 5, 6. Fungsi F yang memetakan set P kepada set Q. Kalau dia kata memetakan set P kepada set Q, maksudnya P sebelah kiri, P sebelah kiri, Q sebelah kanan. Sebab dia seolah-olah memetakan ni macam pergi. P pergi kepada Q. Jadi kita punya F adalah menambah 3. Ni tulislah perkataan menambah patutnya. Saya tak cukup ruang. Menambah 3. Okey. Jadi dia suruh kita guna pasangan tertib, jadual, graf dan juga persamaan. Alright. Sebelum tu saya cuba tukarkan dalam bentuk yang pertama, iaitu memang dia tak minta, cikgu saja nak tukar biar kita jelas. Raja anak panah kan.